Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal XM untuk sesi jam 6 petang untuk hari Jumaat. Ni ada sesi bersama dengan Zul. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Datul. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Hari favourite semua Salam orang. Okey. Jumaat. Jadi Bukan bukan saya, Zul. saya tak Semua terima. orang kecuali Zul. Dia je tak suka. Okey, jadi sesi hari ni ada satu sesi je. Sebab tu Zul tak suka. Ada satu sesi Itulah. 6 sampai 8 malam. Okey, tak nak ambil masa banyak-banyak. Kita nak dengar dulu apa yang Zul nak kongsikan kejap lagi dalam sesi 2 jam ni. Okey, basically tumpuan hari ini adalah kepada NFP punya data untuk data pekerjaan untuk US lah, dan pasaran menjangkakan angka yang lebih tinggi daripada bacaan sebelumnya. Kita juga ada data ADP yang menyokong tanggapan bahawa sektor pekerjaan US adalah lebih positif. Jadi that's the apa yang dah di price in dan pada waktu ni kita nampak untuk US dollar dah mula a bit sell off, maksudnya ada orang yang dah mula keluar daripada pasaran ke arah event berlaku a bit of profit taking, a bit of that, but secara besarnya sentimen hari ini lebih positif. Secara besarnya agak bercampur-campur, tetapi the sentiment still carry on daripada yesterday, daripada semalam. But whether the move akan ongoing, akan berterusan, kita akan bincangkan dalam sesi saya selepas ni. Dan kita lihat pergerakan untuk mengukuh untuk minyak dan juga untuk Kanada dollar, Zatul, untuk semasa, Zatul, tu yang kita nampak sekarang, Zatul. Alright, thank you Zul. Jadi tu semua yang nak bincangkan kejap lagi, nak tengok dengan lebih lanjut, boleh teruskan bersama dengan Zul 2 jam. Waalaikumsalam Rosdi dan semua yang dah join. Okay, teruskan bersama dengan Zul sampailah jam 8 malam. Okay, jadi kalau Zul dah ready, saya nak serahkan dekat Zul pula. Ready, Okay, silakan Zul. Okay, thank you Zatul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak, dalam satu sesi hari ini 6 hingga 8 insya-Allah. Waalaikumsalam Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Topik kita pada hari ini, kita teruskan apa yang kita bincangkan dari pertengahan minggu ni, iaitu kepada struktur korektif. Topik hari ini memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, Zul Razak. Panggil Zul je, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada apa yang sedang shaping market punya sentimen semasa. Jadi dalam kalender, perhatian of course kepada data NFP pada malam nanti, di mana kita ada keluar data untuk US dan juga keluar data untuk Kanada sekali. Kanada, based on apa yang kita nampak, based on apa yang kita lihat, ada kemungkinan untuk Kanada ni it could be surprise to the upside, data yang lebih positif. That could be a surprise, sebab kalau kita lihat kepada data-data ekonomi untuk Kanada untuk bulan September, data-data dia positif, lebih cantik, lebih data ekonomi lebih bagus, lebih ramai pekerja diambil untuk bekerja. Tu maksud dia lah, ekonomi bagus, kita perlukan lebih ramai orang bekerja. US, yes, kita ada data yang lebih positif, but the surprise could be on the Kanada punya job report. Kita ada keluar data yang sekali dua-dua ni pada jam 8.30 malam nanti. Based on apa yang kita nampak, I won't be surprised bahawa data untuk US adalah lebih tinggi, pada masa yang sama untuk Kanada juga lebih tinggi. Will it be supportive untuk US dollar kuat ataupun lemah? Simple saya kata. The reaction whatever yang anda nampak dekat sini, basically dah trade. Market dah trade dia. Apa yang anda tengok dekat tengah-tengah ni adalah jangkaan.
Dan apa yang institution buat, dia akan buat research kepada data-data berkaitan dan dia orang dah trade research tu, ya. So unless ada surprise kepada data dia, then you will see some big move, ya. Wassalam Joe, Santi, Oman dan rakan-rakan yang lain, ya. So but ke arah ni kita akan nampak a bit of pengambilan untung. Kita akan nampak US dollar akan, bagi saya nampak US dollar agak lemah ke arah event sebab orang dah keluar dan no more reason untuk nak pegang position, dan tunggu kepada data pada malam ni, ya. Itu kalau anda trade kepada sentiment, news dan lain-lain, itu lebih shorter term. Apa kita nampak dekat chart, tu yang lebih penting. Okey, apa yang kita nampak ni saya sebut tadi, untuk US dollar, ni adalah dollar index. Quite a lot of changes saya buat disebabkan oleh pergerakan dekat index. Di index kita nampak this move, this move. So apa, ini adalah satu motif. Ini whatever you want to say, ini adalah 5 wave. Sama ada dia dah habis ataupun one more high dekat sini untuk habiskan 5. But apa pun, saya masih jangkakan there will be more weakness untuk index disebabkan oleh few things. Let me present to you kenapa saya masih katakan ini masih ke bawah. Ada few things. Yang pertama adalah kepada pergerakan untuk yen pair. Itu yang pertama, kita akan bincangkan benda ni lepas ni. Kita akan bincangkan benda ni, Euro JPY dekat smaller time frame, structure yang di sebelah yang sedang menguasai pasal ni adalah structure yang main structure dalam hourly dia. Ini range dia, ya. Dan dia ada lower low, dan lower low tu terbentuk oleh satu motif structure. Motif structure dia adalah, anda kira lekuk-lekuk dia 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Jadi anytime anda nampak satu motif structure 1, 2, 3, 4 dan 5, dia akan diikuti oleh pergerakan 1, 2 dan 3. Ya. And then the move after di sini, the move after this correction akan dibentuk oleh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Kalau yang ini adalah higher high, dalam kes kita tadi lower low, move selepas dia high ataupun low, asalkan ada maklumat price baru, faham tak? Structure baru. So kalau satu structure tu complete, dan dia merupakan satu motif dibentuk oleh nombor-nombor sama ada 5, 9, 13, 17, 21 tambah 4 tambah 4, kita expect sekiranya correction habis, dia akan diikuti oleh satu lagi motif. Itu yang saya kira dekat sini. Lepas ni kita tengok lebih detail, ya. So sekiranya kita ada yen pair yang dijangka masih ke bawah, saya tak dapat nak terlalu bullish kepada indeks. Dan another reason lagi adalah lower low yang dekat sini, dia di break oleh berapa structure? 3 kan? 1, 2 dan 3. Faham? Apa maksud dia? Maksudnya, structure ini tak lengkap lagi. Di belakang ni kita ada 1, 2 dan 3. Diikuti oleh 1, 2 dan 3. Fibo dia tak lengkap lagi. Dah ada dekat sini. Okey? Dia tidak lagi mencecah 100%. Selagi dia tak cecah 100%, saya katakan ini masih tak lengkap ke bawah.
masih tak lengkap ke bawah. Another thing, even kalau dia break high di sini, Oman, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5, even kalau dia, selagi dia tak break high di sini, selagi dia tak break this higher high, sini ada berapa lekuk? Let me sekali lagi buat untuk anda. Okey, kalau kita break X kat sini, selagi dia tak break high di sini, ini ada berapa lekuk? 1, 2 dan 3. Selagi kita ada incomplete sequence, anda akan lukis ke bawah. Itu hukum asas dalam Elliott wave kalau bersama dengan Fibonacci, jangan lukis ke atas. Anda langgar hukum asas dalam penggunaan Elliott wave dan Fibonacci. Itu hukum asas. Basic, kalau buka buku Elliott wave, muka surat 4 kot. Selagi dia tak lengkap 100%, ke bawah. Kalau mana-mana indeks lain break high dekat sini, then barulah anda tak lukis US 500 ke bawah. Itu market dynamic. Boleh Jo? Boleh Oman? Boleh Rosli? Selagi tak ada mana-mana indeks break higher high, anda masih lukis ke bawah. High yang sama. Selagi tak ada yang break high ini, anda masih lukis indeks ke bawah. Boleh? Kita tak nampak mana-mana, tak ada. DAX high ini tak ada break. JP 225 high di sini tak ada break. UK 100 high di sini tak ada break. Apa lagi? IBEX high di sini tak ada break. Mana-mana satu yang break, kalau dia break ke atas, then kita dah tak lukis ke bawah. Wassalam memang. Okey, kita ada incomplete sequence, maksudnya siri yang sedang, trend yang sedang mempengaruhi pasaran dalam indeks sekarang ni, trend yang sedang mempengaruhi indeks sekarang ni adalah pergerakan berikut. Kita tahu dia ada incomplete sequence. 1, 2, dan kita ambil daripada 03 kan. Tahun 2020, kita ambil Fibonacci dia tak lengkap lagi 100%. Okey, dia tak lengkap lagi. Kenapalah saya lukis ke bawah sangat. Okey, sekejap saya tarik sikit ni. Dia tak lengkap lagi 100%. 3, lepas tu turun buat 4. Okey, dia buat macam ni. Okey, 1, 2, 3. Soalan dia, adakah 4 ni tamat atau tak? Sebab itu kita akan ada yen dynamic yang kuat lepas ni, Rosli. Sabar dulu, kita sampai kat situ lepas ni. So, soalan dia, kalau 4 tamat dan kita ada ke atas untuk tamatkan cycle yang ini dalam indeks. Faham tak? Dalam indeks untuk tamatkan cycle 100% yang ini, setakat ini tak ada. Okey? High di sini, belum ada mana-mana indeks yang break. Of course, tak semua indeks sama cycle.
Kita ada contohnya macam Nikkei, Hang Seng. Kita ada Nifty sama. Kita ada few lah. KLSE tak sama. Ada yang leading, ada yang lambat, ada yang lemah awal, Nikkei lemah awal. Kita ada topics yang sama dengan topics yang sama dengan S&P 500. Tetapi majoriti yang mempunyai high liquidity seperti Russell, S&P 500, DAX, Dow adalah struktur yang sama pada waktu semasa. Okey. Soalan dia, adakah 4 ni komplit ke tak? Tu soalan dia. Setakat ini chart tak ada satu pun yang menunjukkan dia komplit. Tak ada satu pun. Unless mana-mana chart ni break yang 3 ni ke atas, then saya akan tengok apa yang kita akan buat. Apa yang kita akan buat, Santi, kalau 3 ni break. The first thing yang anda buat, anda tengok RSI. Ya, ingat 3 tu ada divergence kan. Sekiranya breakout tadi dan dia break this divergence, then 3 kita akan extend. Maksudnya dia datang dengan momentum. Kalau itu berlaku, yen pair pecut ke atas. Dolar akan sideways, indeks pecut ke atas. Kalau itu berlaku. Setakat ini tak ada. Tak ada bukti 4 ni habis lagi. Okey. Ini kes yang pertama, di mana setakat ini saya masih lukis dia ke bawah disebabkan kita masih ada incomplete sequence. Kita masih ada siri pergerakan yang belum mencecah 100%. Clear ke tak untuk nombor 1 ni? Kita ada satu je daripada semua indeks, iaitu US 100 yang melengkapkan ini. Lain-lain tak ada. Okey, yang lemah sekali dah sampai. Lepas tu dia dah naik, tapi dia naik tak ada terus pecut ke atas. Yes. Yang tu wave 3 extend kalau RSI break. Tak ada. Okey, poin nombor 1 ni clear. Poin saya yang kedua, ini adalah indices. Okey. Poin saya yang kedua adalah kepada pergerakan yen pair. Sebab kalau ini nak ke atas, okey, syarat dia yen tak boleh kuat. Yen tak boleh kuat. Maksudnya yen untuk dia nak ke atas, yen tak ada siri pergerakan ke bawah dah. Yen kena ke atas. Dan kalau kita tengok yen pair, kecuali CAD JPY pun dia break ke atas, dia tak buat apa. Ini adalah untuk yen pair. Yang pertama, Euro JPY di sini. Euro JPY high yang sama, high dekat indeks tadi adalah ini. Ini high dekat indeks tadi. Ini high dekat indeks tadi. Okey, kalau kita cerita pasal wave 5, ini. Jauh lagi. Tak ada apa-apa pun tukar kata dia nak jadi struktur motif ke atas. Tak ada. Tak ada. Ada tak kemungkinan untuk dia jatuh? Higher probability untuk dia jatuh ke bawah disebabkan oleh pergerakan ini. Jauh sangatlah pula. This move, yang ini, depend kepada which chart you are using. Dekat sini dia tak break, tetapi
Kalau anda tengok kepada few charts, ini break lower low. Yang ini. Itu membuka kepada ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4, ini adalah 5. Kalau kita tengok dia punya RSI, sini kita ada reset. Sini structure motif 5. Kalau dia bounce pun ke atas, kita terpaksa tandakan dia macam apa? Sebagai flat tau. Kalau dia break high kat sini, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5, kita akan tandakan ke bawah. Selagi dia tak break high di sini. Faham tak? Saya tak dapat nak lukis dia kat atas. Tujuan saya bagi tahu benda ni sebab terlalu banyak mesej, bang, kenapa masih lukis yen pair ke bawah? Itu sebab dia. Sebab saya tak, yang sebelah sini 5. Yang sebelah sini adalah 5. Kalau anda nak kira kecil-kecil, ni saya kira kecil-kecil untuk anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita tak kira yang dalam ni? Sebab 6 ni makan segala lekuk dalam ni. Kan? Yang 6 ni, dia makan semua lekuk. Lepas tu kita tak kira lekuk-lekuk semua ni. Jadi kalau kita kira semua ni, ini adalah 13. 5, 9, 13, 17. Nombor-nombor tu adalah motif. Ingat, asas dalam Elliott, motif, korektif. Motif, korektif. Kalau dia motif, korektif, motif, dalam struktur korektif A, B dan C, flat 335, WXY, double korektif, itu dikira sebagai 1, 2 dan 3. 3. Itu korektif. Tapi apa pun, sini adalah satu struktur. Satu yang membentuk struktur motif. Diikuti oleh besar kemungkinan untuk korektif, dan kita masih jangkakan ini untuk buat ke bawah. Dia break. Baguslah dia break. Baguslah dia break. Saya jangkakan ini untuk Euro JPY ni, either dia sampai 2, kalau dia break, ini masih cuma flat B. Ini cuma B yang ini. Kat sini. Sebagai flat. Saya tak dapat lukis dia ke atas sebab sebelah sini struktur motif. Faham? Bagi siapa yang pagi tadi mesej saya yang bukan trading currency, itu sebabnya saya masih lukis indeks ke bawah. Sebab kalau saya nak lukis indeks ke atas, saya kena tolak probability ini untuk berlaku. So kita ada higher probability untuk ini jatuh ke bawah berbanding dia nak naik ke atas. Yes, barulah kita dapat nak lukis indeks ke atas. Santi. Seperti yang saya sebut semalam, I would prefer untuk Dow ni. Dow ni memang kita lukis macam ni daripada semalam. Saya would prefer untuk US 500 ni untuk buat higher sikit. Untuk buat higher sikit supaya dia punya level 100% tu adalah ngam-ngam. Setakat ini yes, seperti kita jangkakan. Dia naik lebih sikit. Sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Anda cuma tunggu bila dia complete. Don't trade setiap lekuk. Anda akan dapati trading tu susah. Anda akan kejar setiap correction, setiap motif. Anda akan duduk depan chart dan kira semua benda. Pengsan.
Saya trade, saya guna ni je tau. Saya tak lukis elite wave ni semua. Tapi untuk nak buat benda ni, anda kena faham elite wave. Anda akan sampai kat peringkat ni the moment anda dah faham semua ni. Tak payah pun lukis elite wave satu-satu, tak payah. Kita cuma nak trade. Yang penting saya nak trade. Boleh tak aku nak masuk sini? Tak dapat. Sebab I know sini adalah motif. Sini tunggu korektif. Saya akan tunggu low ni break. Kalau saya nak masuk, saya akan tunggu. Kalau ada pun, saya nak short. Kalau ada. Sebab tu kita short dekat sini hari tu. The first 3 wave. Sebab sini buat lower low. Kalau anda cuba untuk kejar setiap lekuk, memang penat. Memang penat. Seperti yang dilukis, Sobri. Seperti yang dilukis. Ada nampak cat saya kan? Kalau tanya soalan kepada saya macam tu, jawapan saya seperti yang dilukis. Okey? So, itu adalah untuk euro. Sebab itu kita masih lukis. Tapi kalau anda dah short, Sobri, anda masih dalam equal leg. Saya tak nampak dia akan break lebih tinggi lagi. Kejap Sobri. Tengok Ni maksud saya untuk CAD JPY. Apa banyak sangat conteng ni. Sebelum orang tengok chart ni apa benda, Zul lukis. Okey, ni adalah untuk Euro JPY. I'm still looking untuk one more extend ke atas. Sama dengan CAD JPY. Tapi ada tengok CAD JPY anda di mana. Anda dalam zone ini untuk CAD JPY. Kalau anda ada short position, anda memang masih remain short. Stop loss dekat 1618. Anda masih dalam zone itu. Sekejap susah nak tarik dengan magnet. Anda berada dalam zone ini. This zone. Stop loss 10 pip atas daripada zone itu. Anda berada dalam zone ini. Faham kan? Wassalam kan? Dia tak ada ngam-ngam sini, dia akan react. Kalau boleh lah, kita pun nak macam tu kan. Kalau boleh lah, kita pun nak macam tu. Kenapa ini masih extend ke atas? Disebabkan oleh UCAD. UCAD kita balik kepada apa yang kita lukis sebelum ni. Iaitu, ini adalah C. Okey? Nampak Sobri? Dia punya kaitan. Ni adalah UCAD. Okey. Pian. Sobri. Rosdi. Santi. Okey. Rosdi. Rosdi dah sebut 2 kali. Kali ni saja saya kongsikan setting stokastik yang dalam kita orang punya black box tu. Kali ni saja saya takkan kongsikan lain kali. Saya takkan letak dalam nota. Okey. Kali ini sahaja saya kongsikan. Boleh tak? Ataupun tak nak? Kalau tak nak, tak apa. Kali ini sahaja. Okey, kali ini saja saya kongsikan. Lepas ni tak ada dah Kali ini saja. Kalau Pian letak dalam YouTube, nasib baik orang lain lah. Mana dia punya setting ni Pian? Sekejap, tak keluar lah pula. Mana dia punya ni? Oh. Dah. Kali ini sahaja.
Ni sebab dia proprietary, saya tak boleh nak sentiasa kongsikan. Sebab itu ada proprietary. Tak keluar mata dia. Dah keluar mata dia? Okey? Dah? Kali ini saja. Nampak? Kenapa? Nombor 1 yang atas tu adalah nombor ni, Fibo 13. Itu saja sebabnya. Okey, dah. Cukup? Okey, dan anda senang nak melihat snake. Snake dia clear. Try lah, try. Try tengok. Senang nak tahu dalam ni ada some sort of tiga. Dia very smooth. Dia senang nak tengok. Nampak lekuk-lekuk dia clear kan? Very clear. Cukup? Okey. Sama-sama. Tiba-tiba bangun kan. Tadi duduk lepak makan kodok. Okey, Sobri. Tengok ni Sobri ya. Nampak kan? Cape JPY. Dan ini adalah USD CAD. Okey, USD CAD incomplete ke bawah. Ni tak ada tak tinggi nampaknya bounce dia, dan kita dah hampir ke bawah. Okey, ini adalah sekuen dia ke bawah. Ini adalah untuk USD CAD. Okey, sekuen ke bawah. CAD JPY. Kita ada sekuen ke atas ni. Okey, dan kita dah masuk pun yang ni. Kita dah masuk pun. Jadi ini akan lekat dekat situ. Ni akan lekat dekat situ. Ni akan lekat dekat situ. Okey, sementara tunggu yang ini. Soalan saya. Kalau tiba-tiba dia break macam ni, anda tak dapat lukis ini sebagai A, B dan C kan? Dapat. A, B dan C sebagai flat. Dia tak tukar trend pun. Cumanya trading kita akan kena stop loss lah. Itu je lah. Saya ada entry je ni. Okay. So ini akan sideways macam ni. Sementara tunggu ini untuk complete. Itu kaitan dia. Selain daripada tu, saya nak anda tengok satu lagi. Sama tak movement dia? Sekarang, movement sekarang. Movement sekarang. Okey. Dia tak cukup candle. Masalahnya, dia tak cukup candle. Sorry. Saya nak buat UCAD jadi CAD JPY. Ni. Dan ini. Macam mana saya nak satukan dia? Okey, ni. Selagi anda masih menjangka UCAD ini ke bawah, UCAD ini ke bawah, selagi tu anda menjangka ini akan extend. The thing is, kalau anda tengok XOM kat sini, XOM punya saham ni, ini syarikat minyak, Exxon Mobil. Exxon Mobil. Saham syarikat Petronas, kalau minyak naik, Petronas naik tak saham dia? Naik. Sama macam Exxon Mobil. Okey. Yang kat sini, kita dah nampak pergerakan ini. Kita dah start melihat benda ni berlaku. Okey. Sama ada sini adalah complete ataupun one more high. Dan sini berlaku divergence. Nak pastikan dia,
anda lihat kepada stokastik. Okey. Di sini kita dah ada snake. Ini wave apa? Itu guna benda ni. Ini wave 4. Ataupun dia dah habis. Kita ada a bit of reset di situ. Kalau anda pergi dekat sini, lagi jelas. Dia dah reset pun wave 3 di sini. Ni wave 3 dia. Kalau anda pergi lebih kecil dan kita dah ada pun divergence, jom. Nampak? Kita dah ada pun divergence. So, in other words, ini mungkin berlaku untuk resetkan the whole ini, the whole movement ini. Itu maksud saya. Tak, maybe ini adalah wave 5. Because we already see that. Nampak tak stokastik tadi itu clear kan? Nampak tak stokastik ni clear? We did have that snake reset 4, maksudnya ini 3. Ini 4. Dan situ 5 berakhir dengan divergence. Itu caranya anda combinekan snake dengan divergence. Nampak? Okay, divergence anda akan nampak satu yang macam ni. Tak pergi. Dekat sini pun akan ada divergence. Dan what you see is anda cuma tunggu dia buat macam ni. Untuk confirmation, untuk confirmation bahawa ini wave 2. Untuk confirmation anda kena tunggu RSI ni breakout structure. Sikit lagi, kalau dia breakout structure, then itu adalah wave 2. Dan kita dah habis daripada lower low 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu caranya anda gabungkan penggunaan indikator. Sebab tu ada yang kata, Elliott Wave jangan guna indikator. Itu tahun 1930 bang. Sekarang ni tahun 2021. 1930 sampai tahun 1950-an tak ada stokastik. Tak ada RSI. Lepas tu dah ada benda ni. Pakailah. Dia membantu untuk anda nak faham bahawa wave 1 datang dengan tidak menentu. Wave 2 correction yang dalam. Wave 3 dengan momentum. Wave 4 shallow correction. Wave 5 dengan momentum yang rendah. Apalah gunanya indikator momentum tu? Itulah cerita dia. Anda kena untuk confirmkan wave 2 ni, anda kena tengok RSI ni break structure. Tu maksud saya, Pian. Okey, sekiranya RSI kat sini break structure, boleh tak kita beli saham XOM? Dia tak ada setup. Apa yang kita ada setup? Dan anda tahu bahawa ini semua satu structure. Jadi untuk kalau ini buat wave 2, dekat minyak ni tadi, mana minyak? Minyak kan buka lagi, sorry. Dekat minyak tu tadi, daripada low ini, saya akan tukar ini semua sebagai wave 1. Faham tak? Anda tak dapat tunggu correction 2 kat sini. Anda kena tunggu correction 2 yang dalam. Anda tak dapat tunggu 2 merah ni. Kenapa, Jo? Sebab XOM tadi satu structure. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana RSI dia reset daripada lower low ini. Ni kita dalam. Masuk dalam. Gali. Faham tak? Ini semua adalah, sebab itu anda mustahil anda nak lukis apa, nak faham structure cuma tengok satu ini je. Tak dapat. Dan anda nak faham correction tu besar mana. Contohnya macam minyak ni kan. Anda tak dapat tunggu wave 2 ni. Dia akan buat wave 2 biru. Faham Santi?
gali sampai jumpa minyak. Yang ini struktur US oil ni, saya buang ni semua. So, faham tak kes kenapa kita kata ini satu struktur? Ini semua satu struktur, bukannya 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Dan apa kaitan dia dengan US oil? Sebab dia sama. Macam mana kita kata dia tak berkaitan? Okey? XOM ni of course chart dia berlubang-lubang sebab dia ada tutup. Minyak tu tak ada tutup-tutup. Okey? Jadi struktur semasa ni, low yang ini di sini low yang ini adalah low yang ini. Faham? Jadi kalau ini buat correction kepada struktur ini 1, 2 dan 3, 1, 2, 3, 4 dan 5, anda rasa kat sini dia buat correction kepada ini saja ke? 1, 2 saja ke? Ataupun 1, 2 daripada sini saja ke? Tak kan? Ini akan jadi satu struktur. Sebelum dia buat 1, 2 dan 3 untuk betulkan the whole structure ini. Nampak tak? Bukannya main lukis elite wave. Saya buat correlation. Elite wave tu tak ada apa-apa. Itu cuma map. Letak je. Itu je. Map apa kita tengah tengok. Saya buat correlation. Bukannya buat elite wave. Itu akan terjun jauh lagi. Sebab dia dalam wave 2 intermediate. Exactly, Santi. Saya tak tukar lagi sebab XOM tadi belum trade banyak, minyak belum tunjuk RSI yang trade banyak, jadi saya tak tukar lagi. Biar chart tunjukkan kita apa momentum, apa struktur yang kita nak tengok. Sobri, boleh senyum dah Sobri? Bukan buat elite wave. Elite wave cuma letak kan. Setakat buat elite wave ni saya lukis semua chart ni 15 minit je. Mana susah? Tak susah pun. Yang pentingnya, kenapa dia tak susah? Sebab saya melihat kepada seluruh cerita market. Yang lukis sini je, habis. Tak dapat. Anda sesat. Tak dapat. Adakah itu correction? Adakah itu motif? Dia tak dapat dibuat kepada cuma satu struktur. Dia kena dilihat daripada keseluruhan. Dan apa bentuk korektif dia? Adakah korektif dia kecil ataupun besar? Itu tak dapat cuma tengok satu kat sini, tak dapat. Anda kena tengok the whole market punya ni, dan saya buat untuk anda pada waktu ni. InsyaAllah bagi sebulan 2 lagi Sobri dah boleh. Rosdi, Sobri, kalau nak tahu, Rosdi mula-mula pun dengar benda ni kan. Apa benda lah Zul cerita ni. Lepas tu dia makan Panadol 18 biji dalam tempoh 3 hari lah. 1 hari 6 biji kan. 6 campur, betul lah, 18 biji 3 hari kan. Lepas tu sekarang ni tengok apa dia tulis, terjun juga. Cepat dia tulis terjun juga. Tengok Santi terus intermediate, dia terus fikir fractal. Anda berfikir kepada time frame apa yang dia tengah betulkan. Mula-mula memang Joe tak payah cerita lah. Joe tak payah depo, dia dah withdraw lah. Dia dengar je dia dah withdraw. Itu Joe. Saya tak ada, saya kat sini je. Mula-mula pening kepala. Hari Jumaat tu ringan sikit, jangan berat sangat. Topik kita dah lah berat kan. Sebab itu kita masih lukis semua ni ke bawah. Bila minyak habis dalam, tengok correction dalam indeks. Indeks correction dia adalah correction yang biru ni. Wimun. Wimun lagi. Wimun dia pandai, dia boleh trade.
Wimon dia boleh trade. Masalah dia jiwa kacau. Itu je. Kalau dia tak jiwa kacau, dia okey. Dia cuma kawal, dia cuma beli tasbih je. Wimon, tip saya untuk Wimon satu je. Beli tasbih. Jangan cakap berat. Betul, Pian. Sorry, Pian. Faham? Jadi kalau anda tengok correction yang dijangka ni melengkapkan intermediate punya correction Y. Santi? Y punya intermediate. So it fits nicely with cerita minyak tadi. It fits nicely with cerita USD CAD tadi. Betul lah USD CAD. Sorry Pian. Cerita gajah sampai hari ni kau kena aku Pian. Cerita gajah punya hal. Tak nak cerita gajah dah. Lain-lain semua Wimon okey. Yang itu je jaga Wimon. Cara dia bawa mengucap, bawa semayang. Whatever your belief. Faham? Okey? Nampak? Semua cat dia akan dilukis mengikut kepada fraktal yang sama. Cumanya ini menghabiskan X yang ini. Yang dekat minyak tadi, kita menghabiskan fraktal dua intermediate sahaja. Movement tu adalah movement intermediate. Intermediate movement dekat minyak. Itu ambil masa. Kalau anda nak melukis sampai macam ni, itu ambil masa. Tapi tak perlu pun. Anda lukis macam yang saya tunjukkan tadilah. Tulis. Itu je. Anda faham pasal 5, 9, 13, 17. Anda dah okey. Yang ini je. Ini je. Anda tahu benda-benda ni. Pandai kira cukup. Pandai mengira. Siapa tak tahu lagi mengira sampai 20, itu masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa lekuk-lekuk dia. Lepas tu gunakan yang saya tunjuk tadi. Siapa yang ikut lewat, maaf. Saya tak ulang. Anda boleh tanya dekat Pian. Macam mana nak tahu setting untuk stokastik tadi dan bagaimana kita satukan stokastik dengan RSI itu tadi. Dekat sini pun, hujung ni akan ada divergence. Dekat hujung ni akan ada divergence. Akan ada reset. Ini reset. Anda tengok stokastik dia akan menunjukkan cerita sama. Cerita yang sama. Divergence. Dan kita akan ada reset. Kita akan ada reset. Mana wave 3 dalam ni? Sini. Wave 3. 4. Reset. Ini dah full reset. Jadi kita tak dapat nak katakan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat. Dia makan yang semua ni. Jadi kita katakan structure ni complete. Dia ada lower low. Jadi kita punya bias ke bawah. Macam tu je. Okey. Jadi sebab kedua kita masih katakan indeks ke bawah adalah yen pair. I hope ini clear. Tak ada cara lain saya nak lebih clear nak cerita kepada anda. The thing is, movement dalam yen pair ni tadi adalah dalam 3 wave. Bukan 5 wave. Kenapa itu penting? Sekali lagi. Kenapa itu penting? Itu satu, kita akan cerita pasal corrective structure hari ni. Wave 4 dan wave 2, apa perbezaan corrective structure yang anda biasa tengok? Apa beza normal dia? Apa normally berbeza di antara 2 dan 4? Wave 2 lazimnya simple 3 wave. A, B dan C. Ataupun flat. A, B dan C. Itu dekat wave 2. Wave 4 normally adalah kompleks. Adalah WXY, WXYXZ dan juga kepada triangle. Itu wave 4. 3 wave US dollar dynamic. Kalau dalam ni,
kalau dalam ni anda ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan maksudnya dalam ni 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang ini kita akan ada yen dynamic, tapi dinamik besar dia adalah US dollar dynamic. Okey, anda faham cerita-cerita macam ni, dia simple je tau. Anda tengok, okey, dia naik ke atas, tak ada apa. Bila aku nak trade, apa pair yang aku nak trade? Kalau anda faham apa yang saya ceritakan ni, anda cuma tunggu set up je. Tunggu set up. Kat mana dia complete. Jangan trade tengah-tengah. Anda trade tengah-tengah, aduh. Sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap di atas. Kita kata dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Tak dapat. Seperti saya katakan semalam, tak ada apa-apa tengah-tengah dunia. Anda tengah tunggu dia completekan, kita tunggu tempat complete tu untuk long index. Betul tak Kamarul? Anda kalau ada peluang untuk yen pair untuk short, anda boleh. Kalau anda dah short cap JPY, continue short. Stop loss anda kat atas ni. Sebab ini kita masih menunggu yen dynamic di sini. Sini akan ada yen dynamic, sini akan ada 5 wave. Sini akan ada 5 wave membentuk A, B dan C. 1, 2, 3 dan 5 wave lagi. Yang sini. Cap JPY. Kenapa? Dia tak dapat habis. Tengok, kalau saya letak, apa beza ABC dengan WXY? Jarak dia jauh ni. Saya tak dapat nak letakkan WXY sideways. Saya kena letakkan yang jauh. Saya kena letakkan yang jauh. Tengok dia punya equal leg jauh. Saya tak dapat nak letakkan ini sebagai WX dan Y. WX dan Y dia lebih sideways. Dia macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak sampai 100%. Itu WX dan Y. Kalau anda tengok WX dan Y kat situ, kita mungkin terangkit. Maksudnya tak sampai 100%. Tapi higher probability dah dibuat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lengkapkan Y. Itu maksud saya. Okey, jadi dalam sini yen dynamic. Dalam sini yen dynamic. Kalau sini ada 1618, ada US dollar dynamic. Itu kita cerita pada hari Selasa. Kenapa dalam yen dynamic tiba-tiba US dollar dynamic balik? Kalau yang kaki ketiga ada 1618, flight to quality. Biar market terlalu ekstrim. Jadi instead of yen, dia masuk pada US dollar. Kalau kaki ketiga. Jadi kat sini kita jangkakan akan ada yen. Jadi kalau anda dah short cap JPY, saya continue biar je lah. Stop loss atas 1. Kalau dia naik ke atas, kena stop loss, nak buat macam mana? Itu flat. A, B dan sini 5 wave. Itu tak dapat dielak. Itu tak ada cara untuk kita nak tahu. Sebab itu ada stop loss. Kalau itu berlaku, kena stop loss, saya akan tengok kepada Euro JPY untuk short. Ini bukan set up 3711, sebab tu saya tak letakkan. Euro JPY. Sekiranya itu berlaku, sekiranya ini berlaku, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, saya akan short Euro JPY daripada sini. If that happen. Saya tak nampak itu berlaku sekarang. Sebabnya, UCAT tadi nak sampai, CAT JPY dah dalam area. So, next adalah untuk US dollar kukuh. US dollar kukuh, USD JPY naik. Tetapi pada masa yang sama, Euro USD jatuh. Ini akan ke atas lagi. Ini kita dah habiskan 5 wave. Ini akan ke atas lagi. Malam nanti saya akan cantik-cantikkan dia. Okey, ini adalah wave 2 dan ke atas lagi. Boleh tak saya short kat sini? Ini adalah flat. Kalau nak short, I would prefer ini. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, break ini. Then anda short. 1, 2, dan 3. Ini yang sini anda short. Bukan short daripada sini.
Kalau dia break ke atas, tak ada apa. Itu cuma B. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Itu cuma B ni. Jangan trade di sini. Jangan trade di sini. Selepas dia membuat lower low, dan anda trade dia. Kalau dia buat B ni, saya short. Kalau dia buat B ni, saya short. Dekat B. Okey. Itulah Euro JPY. GBP JPY pun sama. Kita tengah dalam wave 3 dia. Ni dah wave 3. Okey. Dan lengkapkan X. Tak ada apa. GBP JPY ini bukan lower low. Okay, so tak ada entry. Ini masih sideways. The whole thing sideways. GBP JPY. AUD JPY. It might break high. Sama dengan CAD JPY tadi. NZD JPY sama. Okay. Itulah untuk AUD. So jangan short dia. Jangan short dia. AUD JPY. CAD JPY, if anda short, anda continue short. Anda continue short. Saya akan tukar chart AUD JPY pada esok ataupun malam nanti. Esok lah. Esok lah. Saya akan tukar dia. Kalau anda dah short CAD JPY, continue short. Okay. So, faham apa yang ditunggu, Santi? Indeks kita masih tunggu ke bawah. Dia naik ke atas, bang? Ya, dia naik ke atas. Saya tak ada sebab untuk saya nak lukis ke atas. There is no. Ini motif, betul. Ini motif. Kalau dia ini higher probability untuk dia membuat flat. Ya, seperti yang saya sebut, dua sebab ni tadi. Indices, kita tak ada any reason untuk katakan part tu habis. Tak ada. Tak ada yang break 3, tak ada. Bukan hanya satu structure motif terus, oh ini ke atas. Tak. 5 minit lagi, okey. Saya masih mencari peluang untuk long dalam 3 wave correction. Yen pair kita masih buka ke bawah. Tak ada sebab. Bila yen pair nak jatuh? Bila UCAD sampai dekat kawasan support. Sobri, nampak Sobri? Nampak dia punya kaitan, Sobri? Jelas kan? Tengok dekat chart. Saya tak cerita, cuma sebut. Saya tunjukkan dekat chart macam mana rupa dia tadi kan? Nampak jelas kan? Kat mana struktur yang kita tengok. Pada waktu USD CAD mencecah dia punya support dekat sini, pada waktu itu, sebab itu kita katakan minyak akan buat yang lebih besar. Bukan dua ni. Minyak kena buat dua ni. Kena betulkan struktur ini. Kalau dia break high, dan kita tukar. Kalau ada mana-mana indeks break high, Kamarul, then saya tukar. Kalau mana-mana indeks high dia sini. Bukan ini tau. Ini. Kalau high di sini break, then kita akan cari pullback 3 wave untuk long. Okey. Kalau high ini break jauh tu. Tapi tak mustahil. Kalau dia break, baguslah. Kalau dia break, ini adalah 1, 2. Kalau dia break 5 wave, 3 wave correction, kita long. Itu je. Maksudnya kita terangkit. Mana-mana kita perhatikan mana-mana ini. Anda tak ada cerita terlepas entry, tak ada. Kita tak ada entry kat bawah, kita tunggu atas break, pullback 3 wave, kita ikut. Itu je. Asalkan anda tak trade tengah-tengah dunia ni. Ni penyakit. Ni yang jadi tengah-tengah dunia. Itu penyakit. Sebab saya boleh lukis 5 benda dekat sini. 5 benda. 5 benda kalau nak lukis kat sini. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Kenapa kita punya ni ke bawah? Sebab seperti saya present tadi, dia ada incomplete sequence ke bawah. Tak ada yang break ke atas.
kita masih ada yen pair yang ada motif structure di sebelah kiri dia. Masih dominated by structure motif ke bawah. So kita kena lukis ke bawah. Betul. Ya. KLCI. Okey, kita break dahulu. Malam ni kita ada Siti Wani. Jadi saya tak dapat nak curi masa. Kita break dahulu dan kita balik kepada topik kita selepas kita break nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.